Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak 348 juta ringgit untuk terus membangunkan bahagian Kapit. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu peruntukan tersebut adalah untuk menjamin pembangunan yang pesat serta menyelesaikan beberapa isu yang dihadapi di kawasan itu. Untuk tanda mengucap terima kasih kepada orang Kapit. Dan untuk menyelesaikan masalah traffic jam yang ada di Kapit ini, kita akan menaik taraf jalan seluruh bandar Kapit dengan harga 190 juta kita luluskan pada hari ini. Ini adalah hadiah kita kepada orang Kapit dan kita harap jalannya akan membesar dan Kapit akan terus membangun sebagai sebuah bandar di kawasan Rajang ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Jamuan Teh bersempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Kapit Town Square pada Isnin. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari 105 juta ringgit pula akan diperuntukkan bagi membangun jalan raya yang akan menghubungkan ulu Sungai Katibas dengan Sungai Bangkit. Di Katibas pula sedang membangun di kawasan Song, maka kita terpaksa menghubungkan jalan di antara ulu Sungai Katibas dan jalan Sungai Bangkit. Ini akan kita bangunkan dengan kos 105 juta ringgit. Tambahnya, sejajar dengan aktiviti pembangunan yang berlaku di Sungai Tunoh pula, Kerajaan Sarawak akan membangunkan grid elektrik dari Kapit ke Tunoh dengan jarak sejauh 35 km menggunakan peruntukan berjumlah 53 juta ringgit. Beliau memberitahu semua ini adalah antara usaha-usaha yang dilaksanakan setelah gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan beliau diberi mandat besar untuk terus menerajui Kerajaan Sarawak. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak menegaskan sebagai sebahagian dari wilayah yang menubuhkan negara ini, Sarawak akan terus bersama dalam Malaysia dan membangun seperti termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Ini adalah pendirian kita. Dan kita akan terus menyesuaikan diri kita dengan pembangunan yang sedang berlaku di seluruh negara. Seramai 500 orang jemputan telah menghadiri majlis tersebut di mana mereka dihiburkan dengan pelbagai pengisian seperti tarian ngajat Puakumbu, tayangan video khas bertajuk Mahkota Diraja yang memaparkan keunikan sistem raja berperlembagaan di Malaysia serta drama tari berjudul Legenda Menggin dan Tincin Temaga. Antara yang turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mewakili Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Datuk John Siki Tayai, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia Datuk Sri Alexander Nantalinggi, Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-timbalan menteri, ketua-ketua jabatan dan ketua masyarakat dan ketua kaum. Sementara itu, bercakap ketika ditemui media selepas melawat Kapit Lilipon, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata prasarana Kapit Lilipon akan ditambah baik untuk menarik lebih ramai pelancong ke kawasan tersebut. Saya telah diberi taklimat, mereka berkendakan perbaikan, harganya lebih kurang 2 juta saja. Jadi kita akan menambah baik Lilipon ini sebagai tarikan khususnya kepada pelancong yang hendak datang ke Ulu Rajang. Beliau menambah kegiatan ekonomi di bahagian Kapit dijangka akan meningkat dalam masa 4 tahun ini. Lebih-lebih lagi di masa 3 tahun saya rasakan bahawa lapangan terbang di Tunoh Bukit Mambung akan siap. Maka ini akan membukakan Ulu Rajang. Dia akan menuju ke Balih terus ke Belaga dan Belaga Bentulu. Inilah perancangan jangka panjang. Sementara itu, Premier Sarawak menjelaskan kerajaan sedang meneliti kemungkinan menambah bilangan smart traffic light di Bandar Kapit sebagai langkah menyelaras dan memantau keadaan trafik di situ.
Laporan seterusnya, pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan Pesta Matu 2022 yang telah bermula sejak 4 Jun hingga 8 Jun ini. Simbolik perasmian Pesta Matu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya di tapak pesta itu pada Sabtu lepas. Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda kemudiannya melawat gerai-gerai pameran pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya, Pejabat Kesihatan Matu, Persatuan Melanau Daerah Matu, Jabatan Pertanian Matu, Universiti Teknologi Mara, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Penjara Sibu, Agrobank Daro, Sentex dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak. Beliau turut meluangkan masa beramah mesra dengan mengunjungi gerai komuniti yang disertai 7 gerai yang melibatkan setiap penghulu dari Kampung Tian, Kampung Sekaan Besar, Kampung Kuala Matu, Kampung Jemoreng, Kampung Bawang, Komuniti Cina Matu dan Kampung Igan. Selesai kunjungan, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda telah menyempurnakan sepak mula dan menyaksikan perlawanan bola sepak 9 sebelah yang berlangsung di Padang Bola Sepak Majlis Daerah Matu Daro di tengah Pekan Matu. Perasmian penutupan Pesta Matu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 8 Jun ini. Pada sebelah malam, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda telah menyempurnakan perasmian Pesta Matu 2022 di tapak pesta itu yang dihadiri kira-kira 1,000 pengunjung. Dalam ucapannya, beliau melahirkan rasa syukur kerana Pesta Matu kembali diadakan semula pada tahun ini setelah beberapa tahun tidak dapat diadakan akibat penularan wabak COVID-19. Beliau juga mahu lebih banyak aktiviti diatur bagi memeriahkan Pesta Matu yang akan diadakan setiap tahun. Selain Pesta Matu, beliau berkata pihaknya turut merancang untuk menganjurkan Regata Matu pada penghujung tahun ini, menghidupkan semula Pesta Sekiu dan Pesta Makanan Tradisional Matu. Keperkembangan di Simunjan, Kelab Sukan Elektronik Batang Sadong telah menganjurkan kejohanan e-sport Batang Sadong tahun 2022 yang dijalankan sejak Sabtu di Dewan Mesra Simunjan. Majlis perasmian penutupan kejohanan e-sport ini telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dris pada Ahad. Sebanyak 3 jenis permainan yang dipertandingkan iaitu PUBG Mobile 32 pasukan, Mobile Legend Bang Bang 32 pasukan dan Pro Evolution Soccer 21 PS4 24 pemain. Menurut Allah, penganjuran pertandingan seumpama itu adalah bagi memenuhi permintaan dan kehendak remaja masa kini yang gemarkan permainan elektronik dan gadget-gadget terkini. Pada masa sama, katanya ia dilihat mampu menarik minat pengunjung dari luar untuk datang ke kawasan Simunjan bagi memeriahkan kejohanan tersebut di samping mempromosikan apa yang ada di Simunjan. Di kesempatan itu juga, Allah turut menyokong sepenuhnya agar daerah Simunjan boleh menubuhkan sebuah kelab sukan elektronik seperti di Sadong Jaya bagi memberi peluang kepada para belia mengetengahkan bakat-bakat di dalam sukan elektronik. Tadi saya sudah berbincang dengan Udin, dengan saudara Jenny, agar Simunjan pun ditubuh satu kelab elektronik seperti di Sadong Jaya juga. Agar semakin banyak kelab-kelab seumpama ini diadakan, maka semakin banyaklah peluang untuk kita mengketengahkan kepintaran, kepandaian kita di dalam bidang sukan elektronik itu. Sementara itu, johan kategori PUBG Mobile dimenangi Miri Mob dan kategori Mobile Legend diungguli Orange Esport dengan kedua-dua kumpulan membawa pulang wang tunai berjumlah RM500. Manakala johan bagi kategori PES 2021 pula dimenangi Shazril Azizi Zaidi untuk menerima RM200. Laporan seterusnya di muka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP, cawangan muka telah mengadakan aktiviti penguatkuasaan bertempat di Bandar Muka pada Sabtu. Tugasan yang diadakan adalah pemeriksaan penguatkuasaan Akta KPDN-HEP, pemeriksaan penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam PH Mata 2022, pemeriksaan bekalan barang keperluan asas dan pemeriksaan penguatkuasaan Akta 342.
Hasil daripada pemeriksaan penguatkuasaan Akta KPDN HEP mendapati para peniaga mematuhi dengan meletakkan tanda harga dipamerkan dengan jelas dan alat timbang dan sukat yang digunakan masih dalam tempoh sah. Bagi pemeriksaan penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam PH Mata 2022, pemeriksaan penguatkuasaan Akta 342 kebanyakannya permis mengamalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP dengan memastikan semua pelanggan mengamalkan pemakaian pelitup hidung dan mulut sebelum masuk ke dalam premis. Namun begitu, satu tindakan kes di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 telah diambil kerana telah memberikan gambaran yang mengelirukan mengenai harga barang. Orang ramai yang mempunyai sebarang aduan dan pertanyaan boleh dibuat secara terus melalui laman sesawang seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.